Okey, pertama kali kita pasang bracket indoor tu, pastikan kedudukan dia center dan kita tebuk lubang dengan tepat. Kemudian kita boleh gantung kita punya indoor tu dengan kemas. Periksa elok-elok, pastikan dia duduk betul-betul dalam bracket dia tu. Kita tebuk bahagian siling untuk kita jolok wire supply ke indoor. Kemudian kita naik ke atas siling tu, periksa tak mana kabel tu duduk, pastikan buat je atas siling berhati-hati. Tarik kabel tu dengan elok. Kemudian kita jolok kabel tu turun dekat dengan plug dalam bilik tu. Baik, selesai daripada tu, turun ke bawah. Kita buat sambungan antara kabel supply tu dengan indoor unit tu. Pastikan sambungan yang kita buat tu kemas dan ditip. Baik, selesai daripada kita tip dah kabel tu, kita periksa dengan kemas, susun kabel tu bagi kemas sebelum kita nak pasang dia punya casing. Selepas kita dah yakin apa yang kita pasang tu dah kemas, kita boleh terus pasang dia punya casing. Pastikan casing yang kita pasang tu duduk pada kedudukan yang setepatnya. Sebab kita nak elakkan daripada bila indoor tu run, dia bunyi krek gitu lah. Disebabkan kedudukan kita buat tu tak tepat. Kita pasang balik dia punya filter. Baik, selesai tu kita pergi ke bahagian outdoor untuk kita pasang. Okey, untuk bahagian outdoor ni, kalau kita kata kompresor tu nak pergi ke kiri ataupun nak pergi ke kanan, pastikan kita bend pipe copper tu menggunakan bending khas dia ataupun bending khas dia. Jangan kita kepok pakai tangan, sebab bila kita kepok pakai tangan memang pipe tu dia akan terkemik. Jadi gas tu dia nak flow tak cantik. Kemudian kita suka kedudukan kaki kompresor tu. Selesai pada tu, kita levelkan kaki kompresor tu. Dan pastikan kalau kita dah guna kaki sebelah kanan untuk kanan, jangan kita tukar ke kiri pula. Macam tu. Tip seterusnya tu, pastikan wall plug besi tu kita pasang pada bracket dahulu, baru kita ketuk dia masuk ke dinding. Sebabnya kalau kita pasang ke dinding dulu, kadang-kadang mungkin dia punya lubang pada dinding tu kita tebuk tak cukup luas, menyebabkan kita ketuk wall plug tu dengan hammer, nanti dia kembang kepala kat belah depan dia tu. Jadinya kita nak buka skru tu balik nanti susah. Jadi untuk elakkan daripada buat kesilapan tu, kita letak wall plug tu dekat bracket tu, lepas tu kita katok masukkan. Pastikan bracket kita pasang tu kunci dengan kemas dan ketat. Seterusnya kita sediakan piping yang mencukupi. Pastikan pipe yang kita potong tu tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, bagi dia sampai ke bahagian sambungan kompresor tu. Untuk bahagian pipe yang nak sambung pada bahagian kompresor tu pun sama juga. Pastikan
kalau kita nak bend tu guna alat dah. Jangan kita bend dengan tangan macam tu. Tak sesuai, bukan tak boleh, tapi tak sesuai. Kemudian kita buat flaring untuk pipe tu bagi kemas. Pastikan pipe tembaga tu tak crack. Sebab kalau dia crack nanti jadi mudah untuk bocor gas. Dan pantang larang yang paling penting sekali dia kena ingat, jangan guna white tape. Sebab white tape ni bila dia dah sejuk nanti, disebabkan kita guna untuk pipe gas kan, bila dia sejuk nanti sifat dia tu dia jadi keras. Bila jadi keras nanti, gas tu dia boleh bocor melalui white tape tu. Mungkin jangka masa pendek tak nampak, jangka masa panjang akan nampak kesan dia. Okay, selesai pada kita pasang pipe tu, kita masukkan insulation pipe. Dan kena pastikan sambungan yang kita buat tu kemas. Sebab kita nak bubuh insulation pipe ni, tutup terus dia punya sambungan tu, sebab kita nak bagi nampak kemas. Okey, kompresor pastikan nak angkat dia tu dalam keadaan kita duduk di bawah. Jangan kita angkat dalam keadaan kita membongkokkan badan, sebab itu dia akan membahayakan belakang kita. Baik saja kompresor tu berjaya kita letak dia tu, ikat skru pada kaki kompresor tu. Ada 4 skru kat situ, kita ikat 4 sekali. Kemudian baru kita buat sambungan pada kompresor outdoor tu. Buat sambungan untuk pipe tu, kemudian buat sambungan kabel. Selesai semua tu, nanti kita buat ujian. Okey, kita dah pasang siap dah. Sekarang nak kongsi macam mana cara kita nak buka gas. Buka bahagian atas dulu, bahagian bawah ni longgar dengan ketat, sebab kita nak tolak semua udara dalam tu keluar balik. Buka sikit jangan buka banyak. Okay, kita nak keluar gas. Kemudian kita kunci ya. Kunci sampai dia sini. Pastikan tak ada bocor. Baru kita buka sampai habis atas. Yang bawah kita jangan buka lagi. Okey, selesai dah habis. Baru kita buka yang bawah. Macam tu caranya. Jadi oksigen nak duduk dalam bahagian pipe tu waktu kita duduk bekerja tu, dia keluar habis. Dan sekali ni kita boleh periksa kita punya bocor kat sini ada ke tak. Terima kasih. Sekarang kita nak isi ke lepas siap semua kita pasang. Okey, kita buka je gas dia boleh masuk sampai dia senyap. Sampai dia senyap. Kita tutup. Jadi kita kerangkam. Ya. On gun switch. Tekan on. Remote tadi ada bateri tu. Okey, ikon nak mana? Kita bagi lock.
tunggu sampai kompresor run, kemudian kita isi balik gas sampai tekanan yang sepatutnya lah. Kita tunggu saat. Okey, bila kompresor sudah run, kita tengok dia punya M berapa, dan kita tengok bacaan M yang dekat sini dia bagi berapa. M yang kat sini dia bagi berapa. Kemudian kita tengok tekanan kita berapa. Tadi kita isi waktu dia mati tu 100 lebih, sekarang dah tinggi sikit. Jadinya kita kena tambah lagi dia masuk balik. Isi dia masuk. Isi lagi. Tekanan gas untuk A22 dalam lingkungan 60 ke 70. Yang tu yang sebaiknya lah. Kalau kita isi sampai 80 tu M dah jadi tinggi. Bila M jadi tinggi, naik yang kita lah. Kemudian satu lagi, kita nak tahu gas tu tak cukup ataupun kurang, baik yang bahagian atas tu buku ataupun dua-dua baik. Dah 30. Kita jangan tergopoh apa isi gas tu, kita isi sikit. Sama. Okay, nampak dia punya pipe sudah rasa dayak. Okay, kita tutup ke gas. Okay, nampak cantik tekanan dia duduk 60. Kan? Kemudian kita buat saya punya M. Okey. Okey, cantik nampak. Kita tengok tekanan M, dia punya M 4.12. Kalau kita ikut pada body dia tu, bacaan M dia 5.3. Nampak? 4.12. Bukan kata kita tak ikut dia punya M di body tu, kita ikut tekanan gas yang cukup. Sebab M ni dia akan berubah bila mana voltage tu terganggu. Kadang-kadang voltage kita naik, kadang-kadang voltage kita turun. Jadi kalau kita tumpu sangat pada M ni, tak tumpu pada pressure ni, boleh menyebabkan kompresor ni rosak. Okey, cantik dah duduk tekanannya tu. Kemudian kita rasa dua-dua pipe ni sejuk. Pastikan dua-dua pipe ni sejuk, jangan ada salah satu sejuk. Dia kena dua-dua sekali sejuk. Kemudian last kali untuk kita confirm aircon ni dah okey ke tak, tunggu ayat keluar pada bahagian pipe dia tu. Yang tu saja. Nah, sekarang kita tunjuk macam mana cara kita nak cabut pipe tu balik. Okey nah. Kita pantau lagi dia punya M. Okey. Tekanan gas dia pun tadi dia dah duduk ke 60, sekarang dia dah makin naik. Sebab apa jarum meter tu ketak-ketak macam tu kan? Mungkin dalam sistem tu dia ada minyak, dia tengah nak return balik minyak tu ke dalam kompresor. Macam tu lah sebabnya. Dia yang paling terbaik tu jarum tu dia senyap. Bila jarum tu senyap, mana kata sistem sedup dan sistem sembok dia tu okey. Low dengan high dia tu berfungsi dengan baik. Nampak tu dia dah bandingkan datasheet ni. R22 tekanan untuk low pressure dalam lingkungan 60 PSI hingga 70 PSI. Tekanan untuk high pressure dalam keadaan dia hidup, pastikan 150 hingga 155. Kemudian dalam keadaan semua sistem tu mati, tekanan gas tu akan dapat dalam lingkungan 250 hingga 300 PSI. Kalau tak betul macam ni, dia akan ganggu sistem. Dia 4.55, dekat body 5.3, tapi dia punya pressure dah 80. Jadinya kalau pressure tu dah cukup, tak perlu kita nak ikut dia punya M. Sebab kalau kita perlu nak ikut dia punya M, nanti gas jadi over kita isi. Kemudian tiba-tiba nanti bila voltage tu naik tinggi balik, M tu akan jadi lagi tinggi. Ataupun voltage tu turun ke, M tu akan jadi lebih tinggi, lebih kurang macam tu lah. Kita nak tahu sistem aircon kita dah okey, ayam yang turun
turun ni, dekat pack ni dah ada ayak turun. Kemudian ada orang tanya sebab apa ayak tu turun banyak sangat, tak macam selalu. Ayak tu dia akan turun banyak bila mana bilik yang kita pasang aircon tu tak sejuk lagi. Sebab udara dalam tu terlampau panas kan. Jadinya bila udara panas tu dia sejuk kena pada cooling coil indoor tu, dia akan jadi menyebabkan wad ayak tu jadi banyak. Tapi bila dah bilik tu dah sejuk dah, normal balik dah, ayak tu akan berkurangan. Jadinya isu ayak ni keluar banyak ke sikit tak ada masalah. Yang jadi masalah dia kalau tak keluar ayak. Kalau tak keluar ayak, mana kata sistem sejuk kita ni sama ada dia bocor ataupun dia kurang. Semua dia yang buat tu dah selesai. Kita amalkan 5S. Kita kemas balik semua tempat order kita, pastikan bersih. Setelah habis bersih mungkin lah. Jadi memudahkan kerja pelanggan kita nanti. Pelanggan suka, kita pun suka.